Alamak, banyaknya jerawat ni. Aduh, spa mana spa buka? Semua spa tutup. Alamak, macam susah je. Ni macam spa je ni. Spa Pelangi Indah. Hai Puan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang. Sini, dekat. Ya, Puan. Okey. Cik Adik ada masalah apa ke? Saya macam nak buat rawatan kulit wajah lah, Puan. Boleh. Di sini kami ada menawarkan berbagai pusat untuk kita buat rawatan. Wow, boleh saya tengok? Macam-macam di sini package kita dia sediakan. ada rawatan tradisional, kita ada rawatan untuk muka. Nanti selesailah masalah Cik Adik tu. Ya. Okey. Dan kalau saya tengok, Ya, kita ada menawarkan 40% potongan harga untuk hari ini. 40%. Ya, banyak tu. Oh, menariknya. Tapi kan Puan, apa tak package yang paling menarik di sini? Ada yang paling menarik ialah kita menyediakan muzik tradisional sementara pelanggan melakukan aktiviti urutan dan sebagainya tu, kami menyediakan muzik iringan. Antaranya ialah syair, seloka. Seloka? Iya, seloka. Wah, seloka tu kegemaran saya. Ya, Cik pernah dengar seloka? Pernah. Bolehlah kita nyanyi sama-sama seloka tu. Jom. Okey, jom. 1, 2, 3. Buah pinang, buah belimbing. Wah. Ketiga dengan si buah mangga. Sungguh senang berbini sumbing, walau marah ketawa juga. Wah, menariknya. Menarik. Jom. Nak yang menarik lagi, kita pergi ke indahnya terapeutik. Mari Puan. Okey, jom. Wah, menariknya. Ada 40%. Ada banyak lagi di sini. Wah, seronok ni. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan saya, murid-murid tingkatan 4 yang sedang menonton dan mendengar atas di Didik TV KPM. Bertemankan saya hari ini, Syamira Nazir. Kita nak belajar mata pelajaran bahasa Melayu dengan tajuknya Indahnya Terapeutik. Dan bersama dengan kita hari ini di studio, kita ada seorang guru cemerlang bahasa Melayu iaitu Cikgu Aziatun Syahidah. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Wah, baiklah. Tetapi sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini kawan-kawan, tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami hari ini Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Lina Khalida dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Lina kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, kita nak belajar tentang indahnya terapeutik, tetapi Cikgu ada bawa murid-muridnya 4 orang Cikgu ya? Ya, betul. Dari Johor ni. Ya, dari Johor. Di manakah kawan baru saya di dalam talian? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Lambai sikit. Manisnya semua. Boleh Cikgu Lina perkenalkan mereka? Okey, terima kasih Mira. Baiklah, Cikgu perkenalkan murid Cikgu yang pertama. Dipersilakan Cia Suan. Sila lambai Suan. Hai Suan. Okey, murid Cikgu yang kedua, Chandra Hashwini. Hai Chandra. Hai. Baiklah, murid Cikgu yang ketiga iaitu Emily Ang. Ya. Hai Emily. Okey. Baiklah, murid Cikgu yang terakhir iaitu Kong Yitong. Hai. Hai. Baiklah. Ceria semuanya. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada kawan-kawan baru saya. Baiklah Cikgu, hari ini apa yang Cikgu nak tekankan dalam tajuk indahnya terapeutik? Ya, baiklah, terima kasih Mira. Pada hari ini kita bersama-sama akan menyulam ilmu berkaitan dengan indahnya terapeutik. Terapeutik ni Mira, kalau murid-murid Cikgu di rumah dan juga murid Cikgu dalam talian ingin mengetahui, terapeutik ini ialah salah satu daripada jenis urutan tradisional
yang mana urutan ini ataupun terapeutik ini memberikan banyak 1001 kebaikan yang mana apabila kita melaksanakan itu menjadi salah satu mekanisme penyembuhan apabila kita terasa sakit di mana-mana bahagian badan. Baiklah cikgu. Ya. Baiklah, cikgu boleh teruskan dengan paparan slide. Okey, baik. Terima kasih Mira. Baik. Boleh cikgu teruskan Mira? Silakan cikgu. Okey, baiklah cikgu ulang semula. Indahnya terapeutik ialah dalam bahasa Melayu menengah atas tingkatan 4 iaitu yang mana indahnya terapeutik ini terdapat dalam tema 12 iaitu tema asli dan kontemporari. Baiklah, sebelum itu Mira, cikgu perkenalkan seterusnya apakah yang ingin murid-murid akan pelajari pada hari ini iaitu standard pembelajaran 4.3.2 menghasilkan sloka. Menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan bertata susila. Jadi kita kan dah mula tadi dengan sloka kan Mira? Ya, cikgu. Jadi hari ini cikgu nak murid cikgu di dalam talian dan juga di luar sana boleh menghasilkan sloka. Baiklah, kita teruskan dengan objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ialah mengenal pasti maklumat yang terdapat pada bahan petikan bertajuk Jari Jemari Ajaib. Yang kedua, pada akhir siaran, murid-murid akan dapat mencipta sloka dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan menarik melalui teknik puisi padam. Baiklah, sebelum itu, kita kena mengetahui terlebih dahulu apakah yang dikatakan dengan terapeutik. Jadi di sini, apabila murid tidak mengetahui apakah yang dikatakan dengan terapeutik, murid-murid cikgu bolehlah merujuk Kamus Dewan edisi yang keempat ataupun boleh melayari pusat rujukan persuratan Melayu secara dalam talian. Jadi maksudnya ialah terapeutik yang pertama bukan rawatan penyakit atau pendekatan. Kemudian yang kedua bukan sesuatu ataupun aktiviti udara dan lain-lain. Kemudian yang membantu menenangkan fikiran seseorang. Senaman, memberi ketenangan dan yang ketiga ialah cabang perubatan yang berkaitan dengan rawatan penyakit. Yang ini ialah menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Baiklah, seterusnya kita pergi lagi. Bagaimanakah terapeutik ini memberikan kepada pengamal terapeutik ini untuk kebaikan kepada orang lain. Jadi urutan badan dapat mengurangkan rasa sakit kepala ya Mira. Ya cikgu. Tadi Mira katakan. Jadi urutan badan dapat melegakan dan merehatkan badan. Jadi yang ketiga, terapeutik juga mengurangkan tekanan perasaan. Jadi ada banyak kebaikan dia Mira. Jadi kemudian yang seterusnya ialah dapat menambahkan semula tenaga badan anda. Jadi maknanya kita apabila melaksanakan terapeutik ini, kita pergi ke salon, kita dapat mengurangkan tekanan menambahkan semula ataupun recharge tenaga badan. Kemudian urutan dapat meningkatkan kesihatan muka, kepala dan rambut. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya ialah mengurangkan sakit sendi. Jadi ada banyak kebaikan apabila kita melaksanakan terapeutik Mira. Jadi Mira tadi kan pergi ke salon kerana Mira ada jerawat kan Mira tadi. Jadi antaranya ialah Mira dapat meningkatkan kesihatan muka. Bukan sahaja kita boleh mengurangkan jerawat tapi boleh menganjangkan kulit muka. Betul. Dan begitu juga dengan rambut dan sebagainya Mira. Jadi ada banyak kebaikan yang kita peroleh daripada terapeutik ini. Baiklah cikgu. Wah, menariknya. Terapeutik ini bukan sahaja memberi ketenangan tetapi juga dapat memberikan orang kata kebaikan kepada tubuh badan kita dari atas hinggalah ke bawah. Betul tak kawan-kawan saya dalam talian? Macam mana? Setuju tak? Kalau setuju cuba buat thumbs up sikit. Angkat jari anda macam ni. Setuju? Wah, setuju. Selepas ini, cikgu akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti menarik dalam tajuk kita. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton dan mendengar atas di Didik TV KPM.
KPM. Sungguh indah terapeutik, banyak manfaat kita dapat bersama. Baiklah, kembali dalam Menengah Atas di Didik TV KPM. Kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu dengan tajuknya Indahnya Terapeutik. Di segmen ini kita akan masuk, topik kita ialah tentang jemari. Jemari apa tu? Nanti kita tanya cikgu. Tetapi sebelum itu cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, Mira nak tanya kepada cikgu lah, apa simboliknya lilin-lilin dekat depan ni cikgu? Macam ni Mira, simboliknya lilin-lilin tu ialah lilin tu kalau kita tengok menerangi kegelapan kan Mira. Kemudian lilin tu sebagai ada cahaya, kemudian dia ada wangi Mira. Jadi benda tu semua akan menenangkan fikiran seseorang. Wah, begitu. Itulah simboliknya. Dan cikgu, untuk subtajuk kita pada kali ini ialah tentang jari jemari ajaib. Ya Mira, mari kita masuk kepada jari jemari ajaib. Silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan dalam segmen jari jemari ajaib ini ialah murid akan melaksanakan dua aktiviti, iaitu aktiviti yang pertama ialah murid diminta untuk memberikan pendapat mereka berkaitan dengan terapeutik. Dan yang kedua ialah murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam petikan jari jemari ajaib pada halaman 164 hingga 165 dengan menggunakan teknik bacaan RIP. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti murid cikgu yang pertama, iaitu apakah pendapat murid berkaitan dengan terapeutik. Baiklah, ada murid cikgu untuk memberikan maklum balas yang pertama. Silakan. Siapa ingin mencuba? Siapa ingin kongsikan? Okey, baiklah Yitong, dipersilakan. Silakan Itong. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat tentang terapeutik. Terapeutik ialah sesuatu terapi atau kaedah yang boleh membantu seseorang itu menenangkan fikiran. Baiklah, terima kasih Yitong. Jadi menurut Yitong, terapeutik ini menurut pengetahuan sedia ada Yitong. Jadi Yitong mengatakan bahawa terapeutik ini dapat menenangkan fikiran. Baik, kita pergi kepada murid cikgu yang kedua. Siapa yang ingin memberikan jawapan? Ya. Silakan Emily. Dipersilakan Emily. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat saya berkaitan terapeutik. Terapeutik ialah sejenis urutan yang mana seseorang yang menerima rawatan urutan akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi lega dan kesakitan akan berkurangan. Ya, jadi mungkin Emily juga pernah melaksanakan terapeutik ya. Berdasarkan pengetahuan sedia ada, Emily mengatakan bahawa seseorang yang melaksanakan terapeutik ini dapat melegakan kesakitan pada tempat anggota yang sakit. Baiklah, seterusnya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan indahnya terapeutik ini, cikgu minta Mira, tolong cikgu buka muka surat 164 dan 165 pada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Ada berkaitan dengan petikan, berkaitan dengan jari jemari ajaib. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Baiklah Mira dan juga murid cikgu di luar sana dan murid cikgu di dalam talian juga. Hari ini cikgu akan memperkenalkan satu lagi teknik bacaan, iaitu teknik bacaan RIP. Jadi untuk aktiviti kita yang kedua tadi ialah murid mengenal pasti. Jadi mengenal pasti secara yang lebih tepat, teknik bacaan RIP ini adalah untuk salah satu teknik ataupun kaedah yang mana murid boleh meningkatkan ataupun menguasai kemahiran untuk mengesan maklumat secara lebih berkesan. Jadi ini adalah teknik yang cikgu perkenalkan, ialah teknik RIP. Apa RIP tu? RIP yang pertama, R ialah membaca. Jadi untuk kita mengetahui maklumat, kita kena membaca. Baik. Dalam membaca kemudian selepas itu kita pergi kepada encode ataupun mengekod. Pembacaan melahirkan pemahaman, menerapkan idea yang disampaikan oleh pengarang dalam bentuk pemahaman. Jadi kita encode lah pembacaan tu supaya kita faham. Kemudian selepas kita faham tentang pembacaan tadi, murid akan membuat A, iaitu endnote ataupun menganotasi, iaitu membuat catatan. Jadi mereka akan buat catatan pada
petikan di sebelah petikan tu. Baik, kemudian P ialah ponder, iaitu memikirkan. Jadi selepas murid membuat bacaan, murid mengekod, kemudian menganot, kemudian ialah mereka memproses maklumat yang diperoleh, memikirkan sama ada maklumat yang dibaca dapat disesuaikan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Jadi ini adalah kemudian murid pula membuat analisis secara kritis. Jadi ini adalah salah satu kaedah lah untuk teknik bacaan RIP. Baik Mira, kita tengok bagaimana murid cikgu dalam talian melaksanakan aktiviti bacaan menggunakan teknik bacaan RIP. Ya. Okey, baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada petikan yang pertama. Baik, petikan yang pertama. Ada sesiapa yang ingin memberi maklum balas kepada cikgu? Silakan, Silakan, Chandra. Dipersilakan Chandra. Cikgu, Ya. berdasarkan teknik bacaan RIP ini, perkara penting yang saya dapati ialah urutan merupakan suatu seni yang telah diamalkan Okey. sejak dahulu lagi mengikut kaum masing-masing. Contohnya, orang Melayu urutan tradisional, orang Cina terkenal dengan nama rawatan tuinologi dan orang India terapi basti luaran, terapi Varmem dan Shirodara. Rawatan ini dilakukan untuk melegakan kesakitan. Cikgu, selain itu, pada pendapat saya, dalam petikan ini saya mendapati bahawa urutan tradisional ialah kaedah alternatif untuk mengembalikan kesegaran tubuh, melegakan kesakitan dan membaik pulih saraf dan melancarkan aliran darah. Ya, baiklah. Terima kasih Chandra. Jadi tadi Chandra, apabila Chandra menyebut saja perkataan dan cikgu membuat notes ataupun menganot. Jadi urutan ialah satu seni yang mana urutan ini adalah digunakan sejak dahulu lagi mengikut kaum masing-masing. Contohnya ialah kalau orang Melayu urutannya dipanggil sebagai urutan tradisional. Ya. Orang Cina namanya ialah tuinologi. Orang India, masyarakat India, urutan apa nama dia? Terapi basti, luaran, terapi Varmam dan juga Shirodara. Baiklah Okey, cikgu. baik. Kita terus. Berapa, sebelum kita teruskan tu cikgu, berapa ganjaran kita nak bagi kepada Chandra? Banyak dia jawab tu, tepat sekali. Tepatlah dari segi isi-isi penting yang Chandra telah laksanakan tadi. Jadi pada hari ini cikgu nak berikan kepada Chandra 4 bintang. Baiklah, 4 bintang untuk 4 Chandra. bintang. Ya. Tahniah. Jadi tahniah Chandra. Baiklah cikgu, Kita seterusnya. teruskan pula dengan kita tengok petikan yang kedua. Baik, petikan yang kedua, ada sesiapa yang ingin memberikan maklum balas kepada cikgu hari ini? Silakan. Kita ada Cia Suan. Cia Suan. Ya, Suan, dipersilakan Suan. Cikgu, setelah saya membuat bacaan menggunakan teknik bacaan RIP ini, terdapat juga pernyataan bahawa mereka yang mengamalkan kaedah urutan tradisional ini berpandangan bahawa kaedah ini membantu pesakit untuk mengelakkan kebergantungan terhadap ubat tahan sakit yang bersifat sementara. Di samping itu juga kaedah rawatan ini telah mula diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, dan pada tahun 2007 KKM telah menubuhkan unit perubatan tradisional dan komplementari di hospital kerajaan. Ya, baiklah. Terima kasih Suan. Jadi menurut Suan, apa yang telah dibuat melalui teknik bacaan RIP tadi, cikgu di sini telah menandai apa yang telah diperkatakan oleh Suan, iaitu mereka yang mengamalkan kaedah urutan ini dapat membantu pesakit untuk mengelakkan kebergantungan kepada ubat tahan sakit yang bersifat sementara. Jadi bukan itu sahaja. Dalam petikan ini, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah pun mengiktiraf kaedah rawatan tradisional Melayu sejak tahun 2007 lagi, dan KKM telah menubuhkan unit perubatan tradisional dan komplementari di hospital kerajaan. Ya. Jadi bukan sahaja di SPA, malah di hospital kerajaan juga telah pun menubuhkan
menubuhkan pusat rawatan perubatan tradisional Melayu. Baiklah, macam mana pula dengan jawapan kawan kita tadi cikgu? Berapa ganjarannya? Ya, cikgu juga ingin memberikan 4 bintang kepada siapa tadi? Soal. Ya, 4 bintang untuk soalan tanya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang keberapa ya? Yang ketiga lah. Yang ketiga. Untuk petikan yang ketiga. Siapa yang ingin memberikan maklum balas? Silakan. Siapa ingin mencuba? Berangkat tangan. Ya. Ya, baiklah Yitong. Yitong. Dipersilakan Yitong. Cikgu, berdasarkan maklumat yang terdapat pada perenggan seterusnya, petikan jari jemari ajaib ini, saya dapat mengesan bahawa bagi urutan tradisional Melayu sebanyak 13 unit perintis perubatan tradisional dan komplementari ditubuhkan di 13 buah hospital yang terpilih. Antaranya ialah Hospital Kepala Balas, Batas. Hospital Kepala Batas Pulau Pinang, Hospital Putrajaya, Hospital Sultan Ismail, Johor, Hospital Sultanah Nur Zahira, Terengganu dan lain-lain lagi. Ya, baiklah. Terima kasih Yitong. Jadi menurut apa yang telah dibaca oleh Yitong tadi, maknanya urutan tradisional Melayu ini sebanyak 13 unit perintis perubatan tradisional dan komplementari telah ditubuhkan di 13 buah hospital kerajaan yang terpilih. Wow. Ya, sudah meningkat perubatan tradisional Melayu di negara kita. Betul tu cikgu. Berapa Ya. ganjaran untuk Yitong? Sama juga. Sama Cikgu juga. berikan 4 bintang sebagai permulaan anak-anak murid cikgu. Ya, tanya Yitong. Silakan Baiklah, cikgu. terima kasih Amira. Baik, kita teruskan kepada murid cikgu yang terakhir lah. Cikgu rasa siapa yang belum lagi ya? Emily. Ya, dipersilakan Emily. Silakan Emily. Cikgu, dengan membuat bacaan menggunakan teknik bacaan RIP ini, saya lebih mahir dan mudah untuk mengesan maklumat. Antara maklumat yang telah saya peroleh ialah berdasarkan statistik, pesakit yang menerima rawatan PT dan K di fasiliti kesihatan kerajaan mengikut jenis perkhidmatan dari tahun 2014 hingga 2018. Urutan tradisional Melayu mendapat banyak sambutan daripada orang ramai. Pada tahun 2014, sebanyak 18,683 orang pesakit telah menerima rawatan urutan tradisional Melayu ini. Bilangannya meningkat kepada 20,819 orang pada tahun 2015 dan 21,337 orang pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, bilangan ini merosot sedikit kepada 18,184 orang pada tahun 2017 dan 17,580 orang pada tahun 2018. Baiklah Emily, terima kasih Emily. Jadi di sini ada statistik pesakit yang menerima rawatan PT dan K tadi di fasiliti kerajaan ya, fasiliti kesihatan kerajaan, iaitu pada tahun 2014 hingga 2018 ada berlakunya peningkatan, iaitu jadi maknanya terapi ini telah pun menjadi satu sambutan yang sangat menggalakkan di hospital-hospital kerajaan. Ya, baik cikgu. Berapa ganjaran untuk Emily? Ya, cikgu bagi 4 bintang juga kepada murid cikgu. Silakan tanya Emily. Baiklah, kita boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey, baik. Kita pergi kepada ini untuk konsep urutan Melayu tradisional halaman 165. Jadi, bagaimanakah konsep urutan tradisional ni, Mira? Kita kena tahu apakah yang ditawarkan di hospital kerajaan. Baik, siapa? Adakah murid-murid cikgu di dalam talian untuk memberikan maklum balas? Baik, silakan. Siapa ingin mencuba? Ya, dipersilakan Suan. Cikgu, saya mendapati bahawa ada banyak konsep urutan yang terdapat di negara kita. Antaranya adalah urutan postnatal, iaitu urutan yang dilakukan terhadap ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Selain itu, urutan pata merawat
tulang yang patah. Dan seterusnya, urutan terapeutik iaitu bahagian tertentu tubuh yang sakit atau lensa. Akhirnya adalah urutan peningkatan daya tahan reproduktif iaitu urutan tertentu untuk menambah baik fungsi sistem reproduktif. Ya, baiklah. Terima kasih, Suan. Jadi ada 4 kaedah urutan dalam Melayu tradisional ini. Antaranya ialah urutan postnatal untuk ibu-ibu selepas bersalin. Ya, kemudian urutan patah untuk pesakit yang patah tulangnya. Kemudian urutan terapeutik pada bahagian yang tertentu yang sakit dan urutan peningkatan daya reproduktif. Ya. Jadi ada banyaklah konsep yang kita tawarkan ataupun di hospital kerajaan dan juga urutan Melayu tradisional yang terdapat di negara kita. Ya, baiklah. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Kita dah boleh. tahu dah ada 4 rupanya konsep urutan Melayu tradisional ni. Tetapi selepas ini Cikgu akan kongsikan dengan lebih lagi tentang indahnya terapeutik. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Menengah Atas di Didik TV KPM. Untuk subtajuk kita kali ini ialah ajaibnya kuasa tangan. Kita nak tanya Cikgu, apa aktiviti kita nak buat ni Cikgu? Ajaibnya kuasa tangan ni Cikgu. Ya, baiklah. Terima kasih Mira. Untuk ajaibnya kuasa tangan ni ialah tangan ni ada kuasa, Mira. Okey, baik. Aktiviti murid kita pada hari ini ialah murid secara berkumpulan mengesan perkataan dalam petikan jari jemari ajaib tadi, Mira. Untuk mereka mencipta seloka dengan menggunakan Google Slides. Okey, baik. Yang kedua ialah murid secara berkumpulan mereka mencipta seloka menggunakan teknik puisi padam. Jadi Mira nak tengok bagaimana murid cikgu menggunakan petikan tadi untuk mencipta seloka. Okey, baiklah, seterusnya cikgu rasa murid-murid cikgu dah bersedia ya semua? Bersedia semua kawan-kawan saya? Sedia. Okey, baik. Seterusnya. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya sebelum mereka nak buat seloka, Mira, mereka kena ketahui dahulu apakah yang dikatakan dengan seloka. Seloka ni istilahnya ialah daripada perkataan Sanskrit sloka. Dalam bahasa Melayunya, seloka ni bererti berseluruh, berjenaka atau menyindir. Tadi kan Mira kita dengar ada perkataan walaupun sungguh senang beristeri sumbing walau marah ketawa juga. Itu ialah untuk mereka berjenaka, berseluruh ya, ataupun mereka menyindirlah. Seloka juga merupakan puisi yang paling tua, Mira, dalam kesusasteraan Melayu. Apakah fungsi seloka tadi? Fungsinya adalah untuk menggambarkan masyarakat yang mementingkan keharmonian atau ketatasusiliaan. Ya, masyarakat Melayu ni adalah masyarakat yang menggambarkan masyarakat yang harmoni, ya, dan juga mereka ni adalah bersifat halus bagi orang Melayu, iaitu puisi digunakan untuk mengkritik tanpa menyinggung individu sasaran. Kemudian seloka ni tadi macam cikgu dah sebut merupakan digunakan untuk menyindir, mengejek dan sebagainya lah. Baik, kita teruskan dengan ciri-ciri seloka. Jadi murid cikgu untuk cipta seloka mereka kena ketahui apakah ciri seloka. Seloka ini adalah karangan berangkap yang menggunakan pertentangan bunyi rima hujung yang bebas. Dan juga terbahagi kepada unit pembayang dan unit maksud. Dan yang ketiga ialah perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap, mengandungi unsur jenaka atau gurau senda. Ini seloka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis seloka. Seloka ada dua jenis, iaitu seloka berbentuk terikat. Yang pertama, seloka berbentuk terikat, maknanya 4 baris serangkap, kemudian 4 patah perkataan sebaris, ada 8 hingga 12 suku kata sebaris. Dalam kita mencipta seloka berbentuk terikat tadi,
Kemudian skema ataupun rima akhirnya dan rima tengah dia mestilah AB atau AAAA. Jadi macam mana kita nak buat? Nanti kita tengok bagaimana murid cikgu dalam talian melaksanakan ataupun mencipta seloka. Baik, kemudian ada pembahagian, pembayang dan juga maksud atau seluruhnya maksud. Jadi ini yang kita nak ketengahkan bagaimana bentuk jenis-jenis seloka bentuk terikat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada seloka berbentuk bebas. Merupakan puisi bebas atau tidak terikat. Jadi tak terikatlah, maksudnya ialah jumlah patah perkataannya tidak ada had, kemudian suku katanya pun tidak ada had. Jadi itu kita panggil sebagai seloka berbentuk bebas. Digubah sama ada mengikut bentuk pantun, syair atau perumpamaan. Kemudian tidak mempunyai pembayang, rangkapnya bilangan baris, perkataan yang sama macam cikgu sebut tadi, tidak tetap dalam serangkap. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Mira nak dengar tak contoh seloka bentuk bebas? Nak cikgu? Nak. Kalau nak, cikgu jemputlah, cikgu persilakan anak murid cikgu dalam talian untuk melagukan seloka ni. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba untuk seloka berbentuk bebas? Yang mana satu ni? Emily ke Chandra ni? Awesome. Ya, siapa yang nak mula-mula? Baik, kita pilih Chandra. Boleh cikgu? Chandra, Emily, yang mana satu? Emily. Emily yang pertama. Baiklah, Emily. Emily, sila. Terima kasih cikgu. Yes. Aduhan malang pakaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Ni tahniah Emily. Baik, siapa yang nak sambung ni? Ada lagi sikit. Chandra, dipersilakan Chandra. Silakan Chandra. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang, ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Yang hujung yang mahal tu. Chandra. Jadi hari ini terima kasih kepada Emily dan juga Chandra. Jadi begitulah lagu seloka ni ada berbagai-bagai bentuk, Mira. Jadi itu antara bagaimana kita nak lagukan seloka. Okey, baik, seterusnya kita pergi. Ini berbentuk bebas tadi, Mira. Sebab dia tak tentu berapa patah perkataan sebaris. Kemudian ada beberapa baris dalam serangkap. Jadi tidak ada had. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh seloka berbentuk terikat. Jadi dalam bentuk pantun ataupun syair. Ini macam yang kita lagukan tadilah, Mira, pada awal-awal segmen tadi. Baiklah, kita nak pergi kepada bagaimana murid cikgu nak cipta seloka untuk bagi petikan jari jemari ajaib. Untuk itu, Mira, sebelum mereka nak cipta seloka, mereka juga perlu mengetahui apakah teknik puisi padam. Sebab mereka ni tadi akan melaksanakan ataupun mencipta seloka menggunakan teknik puisi padam. Teknik puisi padam atau blackout poetry ni adalah satu seni puisi yang terhasil daripada tindakan kita memilih. Mereka akan pilih perkataan tertentu daripada satu halaman buku dan menyisih atau mereka memadam perkataan yang selebihnya. Jadi perkataan yang mereka tak nak, mereka akan padam ataupun mereka buang saja. Perkataan-perkataan yang tinggal itulah yang akan membentuk sebuah puisi. Jadi untuk itu, Mira, cikgu nak tadi secara berkumpulan kan, Mira? Ya, cikgu. Jadi cikgu nak Mira bantu cikgu pilih kumpulan untuk anak murid cikgu ni. Wah, baiklah. Jadi akan ada dua kumpulan, betul cikgu? Ya, betul, Mira. Kerana akan ada dua bentuk puisi, iaitu puisi terikat dan juga puisi bebas. Ya. Okey, untuk yang bentuk terikat, Mira pilih Emily serta Suan. Boleh? Boleh. Emily dan Suan, ya. Okey, baik, untuk seterusnya. seloka berbentuk bebas, Mira akan pilih Chandra dengan rakannya Yitong. Bolehkah? Okey, boleh. Terima kasih Kak Mira kerana memilih kumpulan untuk anak-anak murid cikgu pada hari ini. Baiklah, murid cikgu di rumah dan juga murid cikgu dalam talian bolehlah
menekan pautan yang tertera pada paparan skrin ini ataupun dengan cara murid cikgu mengimbas saja kod QR yang tertera dalam paparan skrin. Okey. Baik cikgu. Seterusnya. Baik, sekejap. Okey, jadi kepada mereka yang berada di rumah, anda bolehlah imbas kod QR ini untuk pergi ke pautan yang Cikgu Aziatun telah sediakan. Baiklah. Kalau kita nampak dalam talian sekarang ini telah ada seorang murid cikgu yang telah masuk dalam talian. Jadi murid cikgu siapa ya yang telah masuk boleh mula memilih seloka apa yang telah ditetapkan oleh Kak Mira tadi. Okey, baik. Siapa yang dalam talian? Kita tengok. Macam Emily tu cikgu. Ini mungkin Emily dan juga siapa ni ya? Emily dan Suan. Emily dan Suan. Okey, baik. Kita tengok. Kemudian dua lagi. Chandra. Chandra dah masuk belum? Okey. Masuk. Okey, baik. Sudah? Baik, siapa yang telah masuk dalam talian boleh mula memadam perkataan-perkataan yang awak tak nak berdasarkan petikan jari jemari ajaib tadi. Okey? Baiklah. Oh, ada yang mula memadam tu cikgu. Seloka berbentuk bebas, Hitung dan Chandra. Okey. Baiklah. Dan aktiviti ini juga kepada kawan-kawan saya yang berada di rumah pun boleh turut serta melakukan aktiviti ini bersama. Caranya mudah saja, imbas kod QR yang Cikgu Aziatun dah sediakan tadi. Jadi boleh pairing kan, berkumpulan dengan dua orang untuk buat seloka dalam dua bentuk, iaitu bentuk terikat dan juga seloka berbentuk bebas. Ya. Jadi macam mana kawan-kawan saya? Dah sedia? Sudah? Okey. Ya, baiklah. kita tengok sekejap ya. Cikgu tengok untuk ini. Baiklah, ada perkataan yang telah dipadamkan. Rata-rata yang mengamalkan. Mungkin Suan ada lagi perkataan yang Suan nak padam. Ya. Sekarang kawan-kawan saya tengah tukar, tengah padam yang tidak diperlukan. Kita tengok atas. Baiklah, Mira, kita nampak jari jemari ajaib tadi, Suan dia telah padam ini saja perkataan yang dia nak jadikan sebagai seloka tadi. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Untuk urut postnatal. Siapa ni ya? Untuk urut postnatal ni, cikgu rasa mungkin Chandra ya. Chandra ke yang ni? Urutan postnatal, siapa yang memadam tulisan tersebut? Ya. Oh, Emily lah cikgu. Emily. Okey, Emily. Baiklah, itu untuk urutan postnatal. Ini adalah antara aktiviti interaktif ya Mira untuk melaksanakan pembelajaran ya. Baik, seterusnya cikgu pergi pula kepada kumpulan yang atas ni. Cikgu nampak kejap ya. Kumpulan Emily dan juga kumpulan Suan sudah melaksanakannya. Baik. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang atas ni, iaitu kumpulan Chandra. siapa ni? Nama dia tu siapa ya? Mira rasa ini kumpulan Chandra dan juga Yitong ni cikgu. Ya, baiklah, kumpulan Yitong dan juga Chandra. Chandra. Baik, mereka sedang melaksanakan apakah perkataan yang mereka tak nak untuk mereka nak laksanakan puisi seloka tadi. Jadi kita tunggu sekejap ya Mira untuk mereka pilih-pilih perkataan yang mereka tidak perlukan. Baiklah, seterusnya jadi macam ni sajalah Mira. Mudah saja untuk Mira akan datang nak melaksanakan ataupun untuk menghasilkan seloka. Bukan saja untuk seloka tetapi dalam petikan itu Mira juga boleh untuk menghasilkan ataupun mencipta sajak pun boleh Mira. Jadi murid cikgu di rumah juga boleh mencuba petikan apa yang murid-murid dapat, boleh melaksanakan menggunakan teknik puisi padam. Baiklah, kita tengok Mira, cikgu rasa murid cikgu ini telah pun memadam perkataan yang mereka tidak perlukan. Kemudian kita tengok slide yang kedua. Baik, ini kumpulan Yitong. Okey, Yitong. Yang Yitong tinggalkan ialah urutan tradisional. Lagi Yitong.
Baik. Maksudnya cikgu mereka akan memilih perkataan yang menjadi pilihan mereka. Yang menjadi pilihan dan mereka akan tadi Mira, teknik bacaan tadi iaitu ponder, mereka akan memikirkan apa yang mereka nak buat yang sesuai dengan bentuk seloka. Wow, nampaknya kawan-kawan saya dah siap cikgu. Boleh cikgu lihat bagaimana dan beri sedikit ulasan. Okey, baik. Terima kasih Mira. Kita pergi kepada seloka berbentuk bebas terlebih dahulu ya Mira. Baik, cikgu. Untuk kumpulan Yiton dan juga Chandra, kita tengok apakah perkataan yang telah mereka tinggalkan. Jadi urutan perkataan yang mereka tinggalkan ialah suatu seni diamalkan sejak dahulu lagi. Kemudian orang Cina rawatan tuinologi, orang India terapi basti. Okey, kita tengok kumpulan yang untuk slide yang kedua. Perkataan yang mereka tinggalkan ialah urutan tradisional, mengembalikan kesegaran tubuh, melegakan kesakitan, memulihkan urat saraf dan sakit secara tepat. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan Emily dan juga Suen. Mereka akan mencipta seloka berbentuk terikat. Jadi apakah perkataan yang mereka tinggalkan? Jadi banyak ya Mira, mereka padam. Jadi rata-rata yang mengamalkan membantu pesakit mengelakkan kebergantungan. Dan yang seterusnya ialah mereka hanya tinggalkan urutan postnatal, ibu-ibu, rawatan, mandian herba, bertungku dan berbengkung. Jadi kita tengok bagaimana mereka melaksanakan seloka dengan perkataan yang mereka telah tinggalkan. Wow. Jadi penilaian cikgu untuk mereka macam mana daripada atas dasar pemilihan perkataan? Okey ke cikgu? Cikgu rasa ada bunyi-bunyinya yang hampir-hampir samalah untuk bentuk terikat tadi. Cikgu nampak, kita tengok ya sekejap. Untuk berbentuk terikat, ada perkataan mungkinlah cikgu rasa murid cikgu mereka akan susun perkataan tu nanti. Jadi bila terikat, dia punya rima akhirnya akan sama. Baik. Okey, kemudian patah perkataannya juga akan sama. 4 hingga 6 patah perkataan. Jadi kita tengok rata-rata yang mengamalkan, kita tengok ya Mira, ada N dekat sini, membantu pesakit, mengelak kebergantungan. Jadi perkataannya N mungkin murid-murid cikgu ingin melaksanakan perkataan ini sebagai salah satu cara untuk mereka mencipta sajak seloka berbentuk terikat. Ya, baik cikgu. Kita nak tak sabar rasanya dengar bagaimana mereka mengalunkan seloka mereka. Tapi kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mendengar Atas di Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita di slot Mendengar Atas di Didik TV KPM. Mira nak tanya, kawan-kawan Mira dalam talian okey ke semua? Kita ada Emily, Chandra, Suen, Yitong, okey tak? Kalau okey, cuba bagi mini love sikit macam ni. Macam tu. Okey cikgu, di segmen ini tajuknya ialah seloka. Oh, seloka. Apa aktiviti kita cikgu? Aktiviti ni yang paling ditunggu-tunggu sekali. Cikgu pun tak sabar nak tunggu untuk aktiviti ini. Cikgu nak dengar bagaimana anak murid cikgu melagukan seloka Mira. Okey, baik. Jadi seterusnya apa aktivitinya? Sudah tentulah. Yang pertama, murid secara berkumpulan melagukan seloka yang telah dicipta Mira. Okey, jadi bagaimana mereka melagukan seloka Mira? Cikgu rasa cikgu nak persilakanlah Emily dan Suen untuk perkataan yang mereka tinggalkan tadi. Okey. Baik, dipersilakan Emily dan Suen. Silakan. Siapa dulu cikgu? Terpulang kepada anak murid cikgu. Siapa mula dulu? Baiklah, Suen. Dipersilakan Suen. Rata-rata yang mengamalkan membantu pesakit terima rawatan untuk elak kebergantungan agar pesakit dapat bertahan. Pandai. Baiklah. Kita teruskan dengan siapa tadi? Emily. Sudah Emily.
Silakan. Urut postnatal untuk ibu-ibu, rawatan mandian herba bertungku, urutan terlibat bahaya tertentu agar sehat sejahtera selalu. Wah, baik, tahniah kepada anak murid cikgu pada hari ini iaitu Emily dan Suan. Ya, berapa ganjaran untuk mereka, ganjaran cikgu? mereka. Nanti Mira tak sabar nak beri ganjaran. Ya, saya teruja, cikgu. Sekejap ya Mira, cikgu kena ulas sedikit. Rata-rata yang mengamalkan sebab tadi murid cikgu melaksanakan seloka berbentuk terikat. Jadi kita tengok dulu Mira, adakah seloka mereka ini tepat dengan bentuk dia, ciri-cirinya tadi. Baiklah, perkataan yang pertama kita tengok rima akhirnya. Ini rima akhir dia. And ini ialah rima akhir. Oh, mana ni? Okey, kemudian ini dan ini sama juga ya. And lah di belakang dia bunyinya sama. Kan, tan, ngan dan juga han. Jadi rima akhirnya ialah jadi bertepatan dengan ciri sesebuah seloka. Kemudian mereka kita tengok patah perkataannya sama ke tidak. Kita tengok patah perkataannya ialah rata, satu perkataan, dua, tiga patah perkataan. Yang ini tiga. Tapi tadi cikgu kata bentuk terikat mesti 4 patah perkataan. Kemudian yang kedua, membantu pesakit terima rawatan. Betul, 4. Kemudian untuk elak kebergantungan 4 patah kata. Tiga. Ini 3, yang ini 4. Kemudian agar pesakit dapat bertahan, jadi 4. Sama juga dengan sini, ini ialah patah kata dan juga sini pun sama, ada 4. Kemudian ini pun ada berapa? Ada 4. Ini pun ada 4 patah kata sebaris. Jadi jumlah patah katanya adalah ada 3, ada 4. Ya. Baik. Kemudian kita tengok pula suku katanya. Suku kata bagaimana pula? Suku kata ialah rata. Rata. Jadi itu kita kira sebagai suku kata. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi suku katanya, kalau cikgu tengok di sini, suku katanya antara 9 hingga 12 suku kata sebaris. Jadi anak murid cikgu telah melaksanakannya dengan tepat, kecuali ada sedikitlah penambahbaikan. Kalau akan datang, anak murid cikgu bolehlah fikir untuk perkataannya biar sama, ada 4 patah kata sebaris. Jadi tadi Mira, ganjaran yang cikgu nak beri kepada mereka pada hari ini ialah cikgu nak beri 5 bintang Mira. 5? Tetapi dengan sedikit penambahbaikan. Jadi kalau tadi sepatutnya cikgu boleh beri 5 memang markah penuh. Tak perlu ada penambahbaikan. Tetapi ada sedikit kesilapan pada patah kata. Baiklah Mira, kita tengok dari segi bacaan melagukan mereka tadi tu sangat baik kan. Okey, jadi disebabkan itu cikgu berikan 5 bintang kepada mereka. Mira letakkan 5 bintang Mira kepada Emily dan juga Suan. Tanya. Okey, Tanya, kita teruskan dengan murid cikgu untuk kumpulan yang kedua, iaitu seloka berbentuk bebas. Dipersilakan Yitong dan juga Chandra. Silakan. Siapa dulu? Akan mulakan? Siapa dulu? Chandra. Silakan Chandra. Urutan ialah suatu seni, diamalkan sejak dahulu lagi. Orang Cina rawatan teknologi, orang India pasti terapi. Yitong pula. Okey, Yitong. Urutan tradisional kembali lagi. Kesegaran tubuh, lega kesakitan. Boleh urasa harau, jangan tersalah. Nanti melarat kita yang resah. Baiklah, tahniah kepada Chandra dan juga Yitong. Jadi kita tengok Mira, sama juga ni adalah seloka berbentuk bebas.
Bila bebas, dia tidak ada had patah perkataan, tidak ada had suku kata, tidak ada had berapa baris serangkap. Jadi untuk itu cikgu berikan kepada mereka 5 bintang. 5 bintang. Ya, lagu pun tadi adalah lagu yang berbentuk seloka. Ya, tahniah. Baik cikgu. Baiklah, seterusnya Mira. Jadi maknanya kalau kita tengok tadi, cikgu tengok ya, urutan ialah suatu seni diamalkan sejak dahulu lagi. Ini perkataan yang mereka tinggalkan tadilah. Urutan Cina, rawatan tuinologi. Urutan India, basti terapi. Jadi Mira tengoklah ya, kalau ada I itu macam sedap bila kita nak lagukan seloka. Baik, kemudian ialah kesegaran tubuh, boleh melegakan kesakitan, pulih urat saraf, jangan tersalah nanti melarat kita yang resah. Ya, ini adalah teknik mencipta seloka menggunakan teknik puisi padam. Baik cikgu, ada sedikit lagi penambahan dari cikgu? Cikgu pasti pada hari ini murid cikgu rasa sangat suka mendengar murid cikgu dapat melagukan seloka dengan tepat ya. Dari segi cikgu fikir pada hari ini murid cikgu juga sudah pun pandai mencipta seloka. Mira pun boleh juga mencipta seloka pada hari ini kan Mira? Selepas ini boleh juga murid cikgu di luar sana juga boleh mencipta seloka, sajak, syair dan sebagainya. Ya, masa cikgu katakan tadi murid-murid cikgu sudah pandai mengalun menyanyikan seloka cikgu ya? Ya, betul Mira. Jadi mereka juga sudah tahu bagaimana mereka nak lagukan seloka dengan lagu yang tepat dikatakan dengan seloka. Baiklah cikgu, kalau macam tu cikgu, kerana mereka sudah pandai melagukan seloka ini, Mira nak minta seorang murid untuk beri rumusan, boleh ke cikgu? Ya, boleh Mira, dipersilakan. Adakah murid cikgu di dalam talian untuk memberikan sedikit rumusan pembelajaran pada hari ini? Siapa ingin memberikan rumusan apa yang mereka telah belajar? Silakan Emily. Wah, laju Emily katakan. Silakan. Terima kasih cikgu. Cikgu, pada hari ini kami sangat teruja dan sangat seronok kerana kami telah mempelajari cara teknik mengesan maklumat dalam petikan dengan menggunakan teknik bacaan read, yang mana teknik bacaan ini amat berkesan dan dapat meningkatkan kemahiran kita dalam mengenal pasti, menganalisis bahan dengan mudah dan cepat. Selain itu, teknik puisi padam sangat menarik dan kami telah mengetahui untuk mencipta sesuatu puisi itu mudah dengan menggunakan teknik ini. Ya, mudah saja ingin menghasilkan seloka dengan menggunakan teknik ini, kata Emily. Teknik read cikgu Ya, teknik bacaan read. Ya, baik cikgu. Dan pula sedikit rumusan daripada Cikgu Azatin. Ya, baiklah Mira, pada hari ini cikgu telah melaksanakan kaedah pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran pada hari ini, iaitu kemahiran belajar, cara belajar, iaitu yang mana murid cikgu kemahiran ini adalah untuk murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Contohnya penggunaan teknik bacaan read tadi, kemudian teknik puisi padam, dan juga cikgu memasukkan elemen merentas kurikulum, iaitu bahasa dengan menggunakan sebutan struktur ayat tata bahasa dan nilai murni kemasyarakatan. Baiklah Mira, Ni cikgu. untuk itu ada sedikit pengayaan Mira cikgu nak sediakan pada murid cikgu di luar sana. Jadi berdasarkan bahan bacaan prosa atau petikan yang bersesuaian, murid-murid dikehendaki mencipta. Tadi cikgu minta murid cikgu mencipta seloka, tapi hari ini cikgu nak mereka mencipta sajak pula Mira. Dengan menggunakan teknik puisi padam, dan tugasan tersebut boleh menghantar kepada guru masing-masing ataupun dengan cikgu. Baiklah, untuk itu Mira, murid-murid cikgu di luar sana juga boleh membuat rujukan melalui laman sesawang KPM Perkasaku dan repositori sumberku. Ya, terima kasih banyak-banyak cikgu. Cikgu bukan tinggalkan begitu sahaja, tetapi ada sedikit buah tangan untuk murid-murid. Ada aktiviti latihan yang murid-murid kena buat untuk tambahkan lagi kefahaman dalam tajuk kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azatul atas perkongsian ilmu. Terima kasih kepada kawan-kawan saya di dalam talian.
Chandra, Suan, Yitong dan juga Emily kerana semuanya orang kata memberi feedback yang luar biasa kan. Ya. Tahniah atas kefahaman itu dan tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Lina. Teruskan setia menonton dan mendengar atas. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Assalamualaikum. Selamat datang ke Nemo Beautician. Hari ini kami akan tunjukkan apa yang kami lakukan sepanjang berada di sini. Jom. Didik TV KPM